Selamat sejahtera, nama saya Gabriela. Hari ini saya akan menyampaikan ekonomi bab 5.2 iaitu pengangguran. Dalam pengangguran ini terdapat beberapa definisi konsep yang sangat penting termasuklah tenaga buruh, guna tenaga, kadar penyertaan tenaga buruh, pengangguran dan kadar pengangguran. Hari ini kita akan bermula kita punya bab 5 pengangguran dengan tenaga buruh. Okey, mari kita lihat. Apakah definisi tenaga buruh? Tenaga buruh ialah penduduk yang berumur di antara 15 hingga 64 tahun yang sanggup dan mampu bekerja dan bersedia atau sedang aktif mencari pekerjaan. Maksudnya tenaga buruh ialah penduduk yang umur antara 15 hingga 64 yang sedang mencari bekerja lah ataupun yang mampu bekerja. Lepas tu, apakah maksud guna tenaga? Guna tenaga ialah maksudnya penduduk yang berumur di antara 15 hingga 64 tahun yang sedang bekerja sama ada bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri. Maksudnya, guna tenaga ialah tenaga buruh yang sedang bekerja sama atau bekerja sendiri atau bekerja dengan orang lain. So, sekarang kita lihat kepada kadar penyertaan tenaga buruh. Okey, apakah maksud kadar penyertaan tenaga buruh? Kadar penyertaan tenaga buruh maksudnya ialah peratusan penduduk yang berumur di antara 15 hingga 64 tahun yang dikelaskan sebagai tenaga buruh daripada jumlah penduduk berkenaan. Apakah maksud pengangguran? Pengangguran ialah penduduk yang berumur di antara 16 hingga 64 tahun yang ingin dan sanggup bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Maksudnya yang tenaga buruh tu mereka yang umur antara 15 hingga 64 mereka nak bekerja tapi mereka tidak mendapat pekerjaan. So, seterusnya kita tengok apakah itu kadar pengangguran. Okey, kadar pengangguran ialah peratusan tenaga buruh yang menganggur daripada jumlah tenaga buruh. Okey, tenaga buruh terdiri daripada guna tenaga dan pengangguran. So, sekarang kita akan melihat formula macam mana nak cari kadar pengangguran dan guna tenaga dan seterusnya. So, mari kita lihat rumus ataupun penghitungan dalam bab ini pengangguran. So, kita lihat tenaga buruh. Okey, formula tenaga buruh ialah guna tenaga tambah pengangguran. So, kalau kita nak cari guna tenaga, kita boleh ambil tenaga buruh tolak pengangguran. So, kalau kita nak cari pengangguran, kita pun boleh pakai formula yang sama, iaitu tenaga buruh tolak dengan guna tenaga. So, kita boleh ingat satu formula sahaja, iaitu tenaga buruh sama dengan guna tenaga tambah pengangguran, sebab guna tenaga kita boleh cari dengan pakai rumus tenaga buruh tolak sama dengan pengangguran. So, kalau kita nak cari pengangguran pun sama, kita boleh tenaga buruh tolak sama dengan guna tenaga. Okey, so sekarang kita tengok macam mana nak cari kadar pengangguran. Kadar pengangguran, formula dia ialah pengangguran bahagi sama dengan tenaga buruh darab dengan 100%. So, sekarang kita nak tengok macam mana nak cari kadar penyertaan tenaga buruh. So, kalau kita nak cari kadar penyertaan tenaga buruh, rumusnya ialah tenaga buruh bahagi dengan jumlah penduduk. Lepas tu darab dengan 100% sebab kita nak cari kadar. So, kalau kita nak cari kadar, kita kena darab dengan 100%. So, sekarang kita nak cari pula kadar penyertaan guna tenaga. Okey, apakah rumus kadar penyertaan guna tenaga? Rumus kadar penyertaan guna tenaga ialah guna
Guna tenaga bahagi sama dengan tenaga buruh darab sama dengan 100%. Sebab kita nak cari kadar, so kita kena bahagi guna tenaga bahagi tenaga buruh darab sama dengan 100%. So, sekarang marilah kita menghitung jumlah dan kadar pengakuran yang akan berikan soalan nanti. So, mari kita tengok soalan ni. Dia suruh kita menghitung jumlah dan kadar pengangguran. Soalan bagi kita tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008. So, mari kita cari tenaga buruh. So, kita ambil tenaga buruh 2005. So, apakah formula tenaga buruh? Tenaga buruh ialah pengangguran tambah sama dengan guna tenaga. So, mari kita tengok kita punya pengangguran ada berapa. Pengangguran kita ada 397.7 tambah guna tenaga berapa? 10892.8. So, sebab dia soalan bagi 000 orang, maksudnya kita kena darab 1000. So, kalau kita darab dengan 1000 orang, kita punya tenaga buruh pada tahun 2005 kita dapat 11290,500 orang. Orang tak payah tulis. So, kalau kita nak kira guna tenaga 2006, kita ambil salah satu contoh. Kita buat guna tenaga 2006. So, apakah formula guna tenaga? Ialah tenaga buruh tolak sama dengan penganggur. So, pengangguran kita tulis PG. So, apakah kita punya tenaga buruh? Tenaga buruh kita ialah 11544.5 tolak dengan 3845. So, sama darab dengan 1000 orang. So, kita dapat 1160000. So, sekarang kita ambil contoh kadar pengangguran. So, kita ambil kadar pengangguran pada tahun 2007. So, apakah formula kita punya kadar pengangguran? Ialah pengangguran bahagi dengan tenaga buruh darab dengan 100%. So, apakah kita punya pengangguran pada 2007? Kita ialah 371.4 bahagi dengan berapa? 11781.0 darab dengan 100%. Tapi jangan lupa kita punya yang PG dengan TB kita kena darab 1000 orang. So, apakah jawapan kita? Kita dapat jawapan 3.15%. So, sekarang mari kita tengok kadar pertumbuhan tenaga buruh 2007. So, sekarang kita nak kira kadar pengangguran. Ialah kadar pertumbuhan tenaga buruh. Kita ambil tahun 2007. So, apakah formula kita? Kita punya formula lah tenaga buruh tolak dengan tenaga buruh yang asal bahagi sama dengan kita punya tenaga buruh yang asal darab dengan 100%. So, apakah kita punya tenaga buruh pada tahun semasa kita ialah 1
1178 tolak dengan 11544.5. Kita bahagi dengan 11544.5, kita dapat darab dengan 100%. Kita dapat jawapan kita dengan 2.05%. So, sekarang kita tengok kadar pertumbuhan gunung tenaga. So, pada soalan ni kita tengok tahun 2008. So, mari kita ingatkan balik apakah kita punya rumus kadar pertumbuhan guna tenaga. Ialah kita punya rumus ialah guna tenaga semasa tolak dengan yang sebelum ni. So, kita bagi dengan yang sebelum tu dengan darab 100%. So, apakah guna tenaga yang pada 2008 kita ialah 1160.59 tolak dengan yang sebelumnya maksudnya ialah inilah yang 207.007 sama dengan 1140.9.6. Kita kena bahagi yang sebelum dia. So ialah 1140.9 darab dengan 100%. So kita punya jawapan ialah 1.72%. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Fakrul Aiman dan hari ini saya akan berkongsi tentang jenis-jenis pengangguran. So pengangguran terbahagi kepada 6 jenis. Yang pertama ialah pengangguran geseran. Pengangguran ini berlaku apabila tenaga buruh ingin menukar pekerjaan atau menunggu pekerjaan yang lebih bagus. Sebagai contoh, para graduan universiti terpaksa menganggur kerana mereka menunggu pekerjaan yang lebih bagus daripada agensi-agensi swasta mengikut bidang yang mereka pelajari. Yang kedua ialah pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran ini berlaku apabila ekonomi mengalami kemelesetan. Semasa ekonomi meleset, permintaan agregat adalah pada tahap yang merosot. Okey. So firma terpaksa mengurangkan output dan ini menyebabkan pekerja terpaksa diberhentikan kerja, sekaligus menyebabkan pengangguran. Yang ketiga ialah pengangguran berstruktur. Pengangguran struktur. Pengangguran struktur ni, daripada ayat struktur kita dapat tahu bahawa pengangguran ini adalah disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Perubahan struktur kegiatan ekonomi sesebuah negara. Saya akan memberi contoh. Contohnya macam pada mulanya pada tahun 2000 negara Malaysia memfokuskan kepada kegiatan pertanian. Namun pada 2010 Malaysia telah menukarkan struktur ekonominya kepada sektor perubatan atau pembuatan. Jadi ini akan menyebabkan para petani tersebut terpaksa menganggur sebab mereka tidak mempunyai kemahiran atau ilmu tentang sektor perubatan itu tersebut. Okey. So yang seterusnya, yang keempat ialah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini adalah disebabkan penggunaan teknologi yang amat canggih. Teknologi yang canggih akan menyebabkan teknologi tersebut mengambil alih kerja buruh tersebut. Ini akan menyebabkan pekerja tersebut tiada pekerjaan
kerana telah diganti oleh teknologi baru yang digunakan. Okey. Yang kelima ialah pengangguran bermusim. Pengangguran bermusim ini disebabkan oleh perubahan musim. Seperti contoh nelayan, pekerjaan nelayan. Okey, pekerjaan nelayan adalah mengikut musim, iaitu mengikut musim. Kena tangkap ikan, ketam. Setiap hidupan laut itu mempunyai musim-musim dia tersendiri. Jadi sekiranya berlaku ribut atau hujan yang berterusan, ini akan menyebabkan nelayan tersebut terpaksa menganggur kerana tidak dapat pergi ke laut untuk menangkap ikan, menangkap hidupan laut. Okey. Okey, yang seterusnya pula ialah pengangguran tak ketara. Pengangguran tak ketara ini ialah pengangguran yang tersembunyi. Maksudnya macam kita sedar tak sedar aja. Macam tu. Okey. So sebagai contoh pengangguran tak ketara ni dia merupakan ialah lebihan tenaga buruh dalam sesuatu sektor, dalam sesuatu pekerjaan. Sebagai contoh dalam sektor pertanian terdapat lebihan tenaga buruh yang tidak diperlukan dalam sektor tersebut. Itu menyebabkan pengurangan tenaga buruh tidak akan tak akan ada efek dekat pengeluaran. Okey. Itu sahaja daripada saya. Harap membantu. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Sazira binti Roslan berserta nombor kad matrik MA21161117668. Duduknya saya di sini untuk menerangkan kesan pengangguran terhadap ekonomi dan sosial. Kesan pengangguran antaranya adalah pembaziran sumber pengeluaran. Masalah pengangguran boleh menyebabkan pembaziran sumber pengeluaran di mana tenaga buruh dan sumber pengeluaran lain seperti barang modal dan tanah tidak digunakan sepenuhnya. Pembaziran sumber pengeluaran boleh menyebabkan ekonomi tidak mencapai kapasiti pengeluaran yang maksimum dan pendapatan negara sebenar kurang daripada pendapatan negara potensi. Selain itu, taraf hidup rakyat juga menurun. Pengangguran menyebabkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat berkurang dan seterusnya mengurangkan tingkat pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang lebih rendah menunjukkan taraf hidup rakyat menurun. Taraf hidup rakyat merupakan adalah lebih rendah daripada tahap yang mungkin dicapai jika ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Seterusnya, peningkatan kes jenayah iaitu pengangguran juga menyebabkan individu hilang punca pendapatan. Penganggur hilang punca pendapatan untuk menampung perbelanjaan ke atas barang keperluan. Kesukaran hidup memaksa sebilangan penganggur melakukan kegiatan-kegiatan jenayah seperti rompakan dan pencurian yang mengancam ketenteraman sosial. Akhir sekali, ketidakstabilan sosial dan politik. Masalah pengangguran yang berlarutan akan meningkatkan kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk ketidakupayaan. Pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran akan menimbulkan rasa tidak puas hati dan kemarahan rakyat terhadap pemerintah.
kestabilan sosial dan politik terjejas apabila penduduk mengadakan demonstrasi dan tunjuk perasaan serta huru-hara. Sekian, terima kasih. Saya Lavanya anak perempuan Morgan dari Kuliah 5 Praktikum 17. Hari ini saya ingin menerangkan tentang langkah-langkah mengurangkan pengangguran. Langkah pertama ialah meningkat mobiliti buruh. Meningkat mobiliti buruh dengan membaiki sistem perhubungan dan pengangkutan untuk mengatasi masalah kesukaran perpindahan tenaga buruh. Tambahan pula, pemberian insentif kepada tenaga buruh seperti kemudahan perumahan untuk menggalakkan tenaga buruh berpindah dari kawasan yang mempunyai lebihan tenaga buruh ke kawasan yang mengalami kekurangan tenaga buruh. Dengan ini, meningkatkan mobiliti buruh melalui pendidikan vokasional dan teknik yang dapat memberi kemahiran baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi semasa. Langkah kedua ialah meningkatkan latihan kemahiran dan latihan semula. Hal ini kerana mengadakan program latihan semula kepada tenaga buruh untuk menguasai kemahiran baru yang sesuai dengan kehendak pasaran buruh, supaya buruh dapat berpindah ke sektor lain yang sedang berkembang. Tambahan pula, menggalakkan institusi pendidikan mengadakan rancangan yang menggalakkan pembelajaran berterusan dalam kalangan buruh agar buruh dapat meningkatkan kemahiran dan menyesuaikan diri dengan kemahiran baru yang diperlukan dalam pasaran. Dengan ini, mengadakan perancangan sumber manusia yang tepat melalui pendidikan dan institusi latihan juga untuk menyediakan bekalan buruh yang sesuai dengan kehendak ekonomi pada masa hadapan. Langkah ketiga ialah menyebarkan maklumat pasaran buruh. Hal ini kerana meningkatkan kecekapan penyebaran maklumat tentang peluang pekerjaan melalui pelbagai saluran seperti media massa dan internet. Tambahan pula, institusi pendidikan juga boleh mengadakan program seperti ceramah kerjaya untuk menyebar maklumat tentang jenis pekerjaan, keperluan pekerjaan dan pelbagai bidang kerjaya dalam kalangan pelajar yang akan tamat pengajian. Langkah seterusnya ialah menggalakkan industri intensif buruh. Hal ini kerana kerajaan boleh memberi pelbagai intensif seperti pemberian taraf perintis dan pengecualian cukai untuk menggalakkan industri yang berintensif buruh. Langkah terakhir ialah menggalakkan pelaburan asing. Hal ini kerana mencipta peluang pekerjaan yang lebih banyak dengan menyediakan pelbagai jenis infrastruktur dan intensif pelaburan untuk meningkatkan pelaburan dalam ekonomi.